Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Surau Al-Jalil, barisan ahli jawatankuasa Surau Al-Jalil, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini dapat lagi sama-sama kita meneruskan majlis ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini insya-Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab Sirah An-Nabawiyah dengan menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah berbicara berkaitan dengan bagaimanakah golongan musyrikin berusaha dengan begitu keras, bersungguh-sungguh untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya bapa saudaranya yang bernama Abu Talib yang sentiasa menjaga, memelihara anak saudaranya yang tercinta, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan golongan musyrikin tidak mampu untuk menyentuh ataupun tidak mampu untuk mencederakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang menyentuh fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia tidaklah membawa kepada tertumpahnya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali bagaimanakah strategi ataupun cara golongan musyrikin untuk menekan umat Islam dan juga untuk menutup jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka berasa begitu hairan dan seakan-akan mereka telah hilang akal ataupun telah hilang idea bagaimanakah cara untuk mereka menyekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan mereka terfikir satu cara untuk memboikot bani ataupun suku yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Kerana dua bani inilah yang sentiasa mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka ini tidaklah kesemuanya mengikut Islam ataupun memeluk agama Islam, tetapi disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada kabilah mereka, maka mereka mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan musyrikin satu hari mereka telah berbincang di satu lembah yang bernama Wadi Al-Muhassab. Di situ mereka berbincang untuk melakukan satu pemboikotan terhadap dua bani ini, iaitu Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Dan di antara perbincangan mereka dalam cara untuk memboikot dua bani ini ialah dengan tidak menikahkan anak mereka dengan Bani Al-Muttalib dan juga dengan Bani Hashim. Dan mereka juga tidak ingin berlaku jual beli di antara mereka dengan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Begitu juga mereka akan menjauhi kedua-dua bani ini. Mereka tidak akan duduk bersama, tidak akan berbual seperti sebelum ini. Dan mereka tidak akan bercampur, tidak akan menziarahi mereka dan tidak akan berbicara dengan mereka. Sehinggalah mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk dibunuh. Maka itulah di antara strategi ataupun perbincangan Quraisy untuk menekan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka telah putus idea bagaimana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka cuba untuk menyekat pula ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Dan dikatakan orang yang menulis sahifah ataupun satu perjanjian yang menyatakan bahawa semua bani-bani yang lain tidak boleh bercampur, tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikahkan anak mereka dengan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Para ulama sirah berbeza pandangan pada menentukan siapakah yang menulis perjanjian tersebut. Menurut Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, antara yang menulis iaitu Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ini merupakan individu yang pertama. Dikatakan juga yang menulis perjanjian itu bernama Nadar bin Al-Harith. Akan tetapi pandangan yang kuat, yang sahih, iaitu yang menulis perjanjian tersebut, iaitu perjanjian dalam memboikot Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, ialah Baghid bin Amir bin Hashim. Maka Baghid inilah yang menulis perjanjian tersebut. Dan Baghid ini juga merupakan di antara individu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tangannya lumpuh. Maka bila mana Nabi doakan kepada Baghid, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tangannya lumpuh kerana dialah yang menulis perjanjian tersebut. Kemudian setelah mereka menulis perjanjian, apakah intipati dan isi kandungannya, tidak boleh menikahkan, tidak boleh berjual beli, tidak boleh bercampur dengan mereka, tidak boleh bercakap atau berbual dengan mereka. Lalu perjanjian itu digantung di dalam Kaabah, digantung pada Kaabah. Maka perjanjian itu telah berlaku pada bulan Muharram, pada awal bulan Muharram tahun yang ke-7 kenabian. Maksudnya pada awal bulan Al-Muharram pada tahun yang ke-7 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian itu telah dilekatkan atau digantung pada Kaabah. Maka itulah bermulanya era pemboikotan terhadap Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Maka bila mana berlaku pemboikotan ini, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib seakan-akan hidup dalam keadaan yang tidak bebas. Mereka nak keluar pun rasa macam tersangkut, nak pergi beli barang pun tidak boleh. Sehingga kan dikatakan bahawa Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini, mereka hanya memakan daun-daun dan juga kulit-kulit pokok sahaja. Kerana nak beli makanan, orang tak nak jual. Ataupun kalau nak beli makanan pun, harga diangkat ataupun harga ditinggikan sehingga mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang tersebut. Maka inilah yang berlaku. Dan dikatakan juga bila mana ada orang yang melalui perkampungan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, akan kedengaran suara wanita dan anak-anak yang menangis disebabkan kelaparan dan kehausan. Maka itu yang berlaku disebabkan pemboikotan oleh Quraisy terhadap Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim. Puncanya apa? Kerana mereka tidak ingin menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk dibunuh. Kemudian ada seorang insan yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini merupakan anak saudara kepada Khadijah bintu Khuwailid, iaitu anak saudara kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam ini dia mengambil satu cara yang berani. Kadang-kadang dia pergi secara sembunyi-sembunyi dan dia berikan gandum kepada ibu saudaranya Khadijah. Pada suatu hari, perbuatan Hakim bin Hizam ini telah dilihat oleh Abu Jahal. Abu Jahal dia tengok dari jauh Hakim bin Hizam, lalu dia ikut. Dia ekori Hakim bin Hizam, kemudian dia stop ataupun dia berhentikan Hakim bin Hizam daripada meneruskan dia punya aktiviti tersebut, memberikan gandum atau seludup gandum kepada Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian datang seorang insan yang bernama Abu Al-Bakhtari. Abu Al-Bakhtari ini, bila mana dia nampak Hakim bin Hizam telah dihalang oleh Abu Jahal, maka Abu Al-Bakhtari inilah yang cuba untuk negotiate dengan Abu Jahal agar melepaskan Hakim bin Hizam
biarlah Hakim bin Hizam ini memberikan sedikit bantuan kepada ibu saudaranya, iaitu Khadijah bintu Khuwailid. Dan pada tahun itu juga, pada tahun pemboikotan, tahun yang ke-7 kenabian, Abu Talib dilihat sangat risau. Sehingga kan Abu Talib melakukan satu perkara, iaitu Abu Talib tidak membenarkan Rasulullah SAW untuk tidur di tempat baginda. Abu Talib minta kaum kerabatnya yang lain untuk duduk di tempat Rasulullah SAW. Kerana bimbang, mungkin malam-malam akan ada orang yang menyelinap masuk lalu membunuh Rasulullah SAW. Maka itulah yang berlaku bila mana Quraisy memboikot Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Akan tetapi dalam tempoh pemboikotan itu berlaku selama 3 tahun. Dan Rasulullah SAW dan juga para sahabat hanya keluar daripada perkampungan mereka itu pada ayyam al-mausim. Ketika musim haji, barulah Rasulullah dan para sahabat akan keluar. Dan tujuan mereka keluar ini untuk mengajak jemaah-jemaah haji yang datang ke Mekah untuk memeluk agama Islam. Itu pun turut diganggu dan dikacau oleh golongan musyrikin. Kemudian bila mana berlalunya 3 tahun pemboikotan tersebut, pada tahun atau pada bulan Muharram, tahun yang ke-10 kenabian, maksud 3 tahun, bermula 7 tahun yang ke-7 kenabian, bulan Muharram juga, dan perjanjian ini berakhir pada bulan Muharram juga pada tahun yang ke-10 kenabian. Maksudnya 3 tahun pemboikotan ini berlaku. Lalu bila mana pada awal pemboikotan itu berlaku, golongan Quraisy terpecah kepada 2. Ada yang redha dengan perjanjian tersebut dan ada yang tidak redha. Maksudnya terpecah kepada 2 kumpulan. Ada Quraisy yang menyokong dan ada Quraisy yang tidak menyokong, kerana mungkin sebahagian daripada ahli keluarga mereka ada dalam kalangan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Maka mereka tak sanggup melihat sebahagian ahli keluarga mereka diperlakukan dengan sedemikian. Maka golongan Quraisy pada waktu itu ada yang menyokong dan ada yang tidak menyokong. Antara yang tidak menyokong perjanjian yang dilakukan oleh Quraisy pada waktu itu ialah Hisham bin Amr. Hisham bin Amr ini datang daripada Bani Amir bin Lu'ay. Maksudnya dia daripada Bani yang lain, daripada suku kabilah yang lain, daripada Bani Amir. Dan Hisham bin Amr ini dikatakan malam-malam dia akan keluar mustakhfian. Dia akan keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dia akan seluduk makanan kepada Bani Hashim dan juga kepada Bani Al-Muttalib. Dan satu hari Hisham ini telah bertemu dengan Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi dan beliau berkata kepada Zuhair, "Ya Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am?" Wahai Zuhair, adakah kamu redha bila mana kamu boleh untuk makan, wa tashrab asy-syarab, dan kamu boleh makan, kamu boleh minum, sedangkan saudara mara kamu ataupun ahli keluarga kamu yang lain tak boleh nak makan sama seperti kamu? Maka jawab Zuhair kepada Hisham, "Waihak, celakalah kamu ataupun malanglah kamu. Fama asna, apa yang boleh aku lakukan?" Zuhair pun tak sanggup melihat keluarga mereka diperlakukan dengan sedemikian rupa, tapi apakah daya yang boleh dia lakukan? Maka kata Zuhair, "Wa ana rajulun wahid." Aku seorang saja. Sedangkan Quraisy ramai. Kalau aku protes, matilah aku. So itu yang diungkapkan oleh Zuhair bila mana ditanya oleh Hisham bin Amr tersebut. Maka kata Zuhair, "Amma wallahi, demi Allah," dia kata, "lau kana ma'i rajulun akhar." Kalaulah ada seorang lelaki yang lain bersama dengan aku, laqumtu fi naqdiha, nescaya aku akan koyakkan perjanjian tersebut. Aku akan batalkan perjanjian tersebut. Bila mana Hisham mendengar kata-kata daripada Zuhair ini, dia kata, "Qad wajadta rajulan." Kamu telah bertemu dengan lelaki yang lain. Maka kata Zuhair, "Siapakah lelaki yang kamu maksudkan?" Maka kata Hisham, "Ana, akulah lelaki yang akan bersama dengan kamu." Maka kata Zuhair, "Kalau begitu, carilah orang yang ketiga." Ialah seorang
Dua orang tak mampu untuk melawan Quraisy yang ramai. Kemudian mereka pergi pula kepada Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi lalu diceritakan apa yang berlaku, sama juga dialognya dengan Zuhair. Maka itulah kata Mut'im, apa yang boleh aku lakukan? Apakah daya aku seorang, melainkan akan ada orang lain bersama dengan aku, barulah aku mampu untuk membatalkan perjanjian tersebut. Maka kata Hisham, kamu telah menemui lelaki tersebut, iaitu aku, dan ada lagi Zuhair yang akan bersama dengan mereka. Dan mereka mendatangi juga Abu Al-Bakhtari yang saya sebutkan tadi, yang membantu Hakim bin Hizam dalam nak memberikan bantuan kepada Khadijah bintu Khuwailid. Maka perkara yang sama berlaku. Abu Bakhtari juga bersetuju dengan Hisham, dengan Zuhair, dengan Al-Mut'im bin Adi untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dan mereka juga bertemu dengan Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Lalu mereka cakap benda yang sama. Maka kata Zam'ah, apakah daya aku seorang, kalau ada orang lain yang ramai, bolehlah kita membatalkan perjanjian tersebut. Maka mereka pun bersama-sama, kata Hisham, kita ada ramai, kita ada Zuhair, kita ada Al-Mut'im bin Adi, kita ada Abu Bakhtari dan beberapa orang lagi. Maka bila mana mereka dah bertemu dengan kawan-kawan yang sekepala dengan mereka, lalu mereka berkumpul di tempat bernama Al-Hajun. Dan mereka berkumpul berbincang bagaimana cara untuk mereka membatalkan perjanjian boikot tersebut. Lalu kata Zuhair, ana abda'ukum, akulah yang akan memulakan. Maksudnya dia akan menjadi orang yang pertama yang melontarkan pandangan agar kita membatalkan perjanjian tersebut. Maka kata Zuhair, fa akunu awwal man yatakallam. Akulah yang akan, kerana aku yang memulakan dan akulah yang akan menjadi pembicara yang pertama. So bila mana keesokan harinya, maka mereka pun keluar, pergilah ke tempat golongan musyrikin ataupun pembesar musyrikin berhimpun, berkumpul dan sebagainya. Maka Zuhair pun dia keluar dengan memakai pakaian kehormat dia. Ya, Zuhair bukan orang biasa. Dia pakai dengan pakaian jubah yang hebat lah, yang cantik dan sebagainya. Maka dia tawaf di Kaabah sebanyak 7 kali. Lalu dia pun menyeru kepada manusia yang ada di situ. Sebab dulu kita bincang, Quraisy ini dia ada nadi dia, ada kelab dia, ataupun ada tempat dia berkumpul. Dan tempat itu berdekatan dengan Kaabah, di sisi Kaabah. Lalu Zuhair, dia pun melaungkan dengan suara yang tinggi. Dia kata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anakulu ta'am, adakah kita mampu untuk makan, wa nalbas athiyab, dan kita mampu untuk membeli pakaian-pakaian, mampu untuk pakai pakaian yang cantik, sedangkan Bani Hashim dalam keadaan yang sengsara. La yuba'un, Bani Hashim ini tak mampu pun nak menjual. Ialah mereka, kehidupan mereka ini antara aktivitinya ialah berjual, berdagang. Bani Hashim, Bani Al-Muttalib dihalang untuk melakukan penjualan, tak boleh nak berniaga. Wala yabta', dan mereka juga tak mampu nak membeli. Ialah kalau nak beli barang diangkat harganya sehingga tak mampu untuk beli. Tu pun kadang-kadang dibeli barang dengan orang yang datang dari luar Mekah. Di tengah-tengah jalan mereka, kalau sempat mereka boleh beli barang tersebut. Tetapi kalau orang musyrikin tahu, mereka akan potong awal-awal, mereka akan beli semua dan mereka akan jual dengan harga yang mahal sehingga tak mampu dibeli oleh Bani Hashim dan juga dengan Bani Al-Muttalib. Kemudian kata Zuhair, wallahi la aq'udu hatta tashqa hadhihi as-sahifah al-qati'ah adh-dhalimah. Kata Zuhair, demi Allah, aku tidak akan duduk, maksudnya dia macam bernazar lah, aku tak akan duduk sehinggalah aku mengoyak perjanjian ini, perjanjian yang zalim ini. So ini di antara kata-kata Zuhair yang membukalah sedikit mata penduduk Mekah pada waktu itu. Lalu Abu Jahal yang berada di situ, yang berada berdekatan dengan Masjidil Haram, kata Abu Jahal, kadzabta, kamu berdusta wahai Zuhair. Wallahi la tasyuk, demi Allah janganlah kamu mengoyakkan atau kamu membatalkan perjanjian tersebut. Lalu Zam'ah
yang bersama dengan Abul Bakhtari, yang bersama dengan Zuhair, yang bersama dengan Hisham, yang geng-geng tadi tu yang tak bersetuju dengan perjanjian ini, kata kepada Abu Jahal, anta wallahi akdzab. Wahai Abu Jahal, demi Allah, kamu lebih berbohong berbanding Zuhair. Ma radina, kami tak pernah redha dengan apa yang kamu tulis. Maka Abu Bakhtari pun kata benda yang sama, sadaqa Zam'ah, Zam'ah berkata benar, la narda, kami tak pernah redha dengan apa yang ditulis dan kami tidak pernah memperakui perjanjian tersebut. Dan Al-Mut'im bin Adi juga yang bersama dengan mereka ini mengatakan yang sama, sadaqatuma, kamu berdua berkata benar, iaitu Zam'ah dengan Abul Bakhtari. Maka bila mana mereka pun melontarkan, bila mana Zuhair yang memulakan, maka adalah suara-suara yang menyokong, yang bersama pada awalnya. Kemudian Hisham bin Amr juga mengatakan perkara yang sama. Kemudian kata Abu Jahal, hadza amrun qudiya bil lail. Perkara ini atau perjanjian ini telah kami putuskan sebelumnya. Tushawwira fihi bighairi hadzal makan. Dan perkara ini juga telah dibincangkan walaupun bukan di tempat ini. Dan Abu Talib ketika itu memerhati dari jauh. Dia nampaklah orang Mekah tengah bergaduh, tengah bertikam lidah di antara Abu Jahal dengan Zam'ah dengan Hisham bin Amr. Kemudian Abu Talib dia lihat dari jauh, dia tengok saja apa yang berlaku, apa kekecohan yang berlaku di Kaabah tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW sebelum berlakunya peristiwa ini, Rasulullah SAW telah diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memberitahu Nabi SAW bahawa perjanjian itu, maksudnya Allah telah menghantar tenteranya, iaitu anak Anai, untuk makan perjanjian tersebut. Anak Anai digigit perjanjian, dimakan kertas tu, sehingga pada perkataan Bismillah saja anak Anai tu tak makan. Yang lain semua anak Anai makan. So perkara itu telah diberitakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nabi tahu dah bahawa perjanjian itu telah terbatal sebab Allah telah mengutuskan anak Anai untuk memakan perjanjian tersebut melainkan pada kalimah Allah. Lalu Rasulullah SAW, bila mana dia mendapat berita itu, maka Rasulullah pun cerita kepada Abu Talib. So bila mana Abu Talib melihat apa yang berlaku di sisi Kaabah, pergaduhan, pertikaman lidah, Abu Talib dah tahu dah bahawa perjanjian itu memang sudah terbatal kerana anak saudaranya iaitu Rasulullah SAW telah cerita kepadanya bahawa Allah telah menghantar anak Anai untuk memakan perjanjian boikot tersebut. Lalu Abu Talib dia ceritalah kepada orang Mekah, anak saudaraku iaitu Muhammad telah ceritakan kepada aku sekian dan sekian. Kemudian selepas berlalunya pertikaman lidah, pergaduhan dan sebagainya, lalu bangkit Al-Mut'im bin Adi tadi itu, yang pada awalnya memang tak setuju dengan perjanjian boikot ini, maka dia bangun, dia bangkit, dia masuk ke Kaabah untuk mengoyakkan perjanjian tersebut. Lalu Al-Mut'im mendapati bahawa perjanjian itu telah dimakan oleh anak Anai, sama seperti mana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, melainkan pada perkataan Bismikallahumma. Anak-anak dia tak makan pada perkataan dengan nama Allah. Maka Allah mengarahkan tenteranya yang kecil itu, anak Anai, untuk makan perjanjian yang zalim itu, tetapi tinggalkan pada perkataan Allah. Kalimah Allah jangan dimakan. Maka Al-Mut'im terkejutlah. Sebenarlah Abu Talib telah menceritakan perkara yang sebenar. Seakan-akan perkara itu perkara yang ghaib, yang tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan Rasulullah SAW. So kalau logiknya, orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah memperlihatkan tandanya, tanda kebenaran dakwah ataupun risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, nescaya mereka akan terima sebab ini perkara yang ghaib. Maka apa yang Nabi ceritakan itu memang benar-benar berlaku. So kalau orang itu ada hati yang suci, hati yang murni, pasti mereka akan menerima risalah Islam dan akan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bila mana terbatalnya perjanjian itu, maka Rasulullah SAW pun keluarlah. Dah terbatal dah, maka mereka bebas, dah boleh keluar.
Lalu orang musyrikin telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah reaksi mereka? Adakah mereka menerima? Tidak. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. So inilah kata-kata orang Quraisy bila mana Allah mengatakan, dan kami telah perlihatkan kepada mereka tanda kekuasaan Allah, tanda kebenaran Islam. Tetapi apakah tindakan orang musyrikin? Yu'ridu, mereka tetap berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir, bukan sekadar mereka berpaling, bahkan mereka mengatakan bahawa ini merupakan sihir yang berterusan. So dia kata Nabi Muhammad ini telah menyihir perjanjian itu. So nak katakan bahawa memang orang musyrikin hatinya telah tertutup daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu Allah dah perlihatkan banyak tanda-tanda kebenaran Islam, tanda-tanda kebenaran nubuwah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi semua itu lagi menambahkan kekufuran mereka, bukannya lagi menyucikan hati mereka. Maka itulah yang berlaku tentang peristiwa pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib selama 3 tahun. Disebabkan mereka tidak bersetuju dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Bani Hashim dan Bani Muttalib ini sentiasa mengawasi, sentiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menerima tempias yang sama. Nak katakan bahawa teruknya perangai orang musyrikin pada waktu itu. Orang yang tak berkaitan pun turut menderita. Bukan sekejap, 3 tahun tempoh yang lama. Kita dengan COVID 2 tahun pun dah rasa bosan dah. Ni 3 tahun diboikot hingga makan daun-daun, makan kulit-kulit sahaja. Maka bayangkan pada zaman dahulu di Mekah, yang negara yang kering kontang, yang panas dan sebagainya, bagaimana mereka melalui saat-saat yang getir seperti ini. Kemudian antara topik yang seterusnya yang kita nak bincangkan yang terakhir pada malam ini insya-Allah, bila mana berlalunya perjanjian boikot di antara Quraisy dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Secara ringkasnya, Quraisy tidak putus asa. Mereka cuba sekali lagi untuk memujuk Abu Talib agar Abu Talib ini pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berhentilah daripada menyebarkan Islam. So mereka cuba untuk pujuk Abu Talib sekali lagi. Akan tetapi pada saat itu Abu Talib telah menjadi seorang insan yang lemah, dah semakin tua dan meningkat usianya dan diuji dengan macam-macam. Maka Abu Talib ketika itu dah tak larat dah. Fizikalnya pun dah tak mampu dah. Lalu musyrikin Mekah dia datang bertemu dengan Abu Talib, dan ketika itu Abu Talib berusia 80 lebih dah umurnya. Maka mereka datang bertemu dengan Abu Talib. Antara yang datang adalah pembesar-pembesar Quraisy. Datanglah Abu Jahal dan sebagainya bertemu dengan Abu Talib dengan harapan yang tinggi. Mereka tawarkan kepada Abu Talib, mereka akan berikan apa yang Muhammad inginkan. Yang kami nak apa dia? Agar Muhammad ini berhentilah daripada menyebarkan Islam, berhentilah dakwah kepada penduduk Mekah dan sebagainya. Maka bila mana mereka cuba untuk pujuk Abu Talib, maka Abu Talib pun panggillah anak saudaranya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib kata, wahai Muhammad, ini merupakan asyraful Quraisy, ini merupakan pembesar-pembesar Quraisy, antaranya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan. Ini semua pembesar-pembesar Quraisy yang ada jawatan yang tinggi-tinggi. Maka mereka datang kepada kamu, nak offer kepada kamu satu tawaran agar kamu berhentilah daripada dakwah ini. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini dinyatakan banyak riwayat-riwayat, tetapi maknanya hampir sama. Maka Nabi katakan kepada mereka, aku nak tawarkan kepada kamu satu kalimah, yang mana kalau kamu mengucapkan dan kamu beriman dengan kalimah ini, maka penduduk Arab akan tunduk kepada kamu. Bukan sekadar penduduk Arab, bahkan yang bukan Arab pun akan tunduk kepada kamu. So Nabi offer kepada pembesar Quraisy ini, kalau kamu nak offer aku pun nak offer kepada kamu. Aku nak offer kepada kamu satu kalimah. Kalau kamu beriman dengan kalimah ini, kamu percaya, kamu beriman, maka semua bangsa Arab akan tunduk kepada kamu.
Bukan bahasa Arab sahaja, bahkan bukan Arab, ajam pun akan tunduk kepada kamu. Maka mereka hairan, apakah kalimah yang macam hebat sangat tu? Maka jawab Nabi SAW, katakanlah, La ilaha illallah, wa takhla'una ma ta'buduna min dunih. Kata Rasulullah SAW kepada mereka, kamu ucapkanlah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, La ilaha illallah. Wa takhla'una ma ta'buduna min dunih. Dan kamu tinggalkanlah penyembahan-penyembahan berhala ini. Bila mana mereka dengar kalimah yang Nabi maksudkan itu, apa yang mereka lakukan? Fasafaqu bi'aidihim, mereka tepuk tangan. Macam mereka ni nak memperlekehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kata, aturidu ya Muhammad an taj'al al-aliha ilahan wahida? Wahai Muhammad, kamu nak jadikan tuhan-tuhan kami yang ramai ni semua tu kita convert jadi Tuhan yang satu? Inna amraka la'ajab. Dia kata sesungguhnya apa yang kamu minta ni satu benda yang pelik, satu benda yang aneh. Maksud mereka mentertawakan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata sebahagian daripada mereka, itu pembesar Quraisy, dia kata biarkanlah Muhammad ini, lantak dia lah. Bahasa kasarnya biarkanlah dia. Kita teguh dengan apa yang kita imani. Dan Muhammad tu biar Allah lah yang menentukan di antara kita dengan dia. So akhirnya mereka pun putus asa lah, mereka tak mampu nak pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini juga diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 1 hingga ayat 7. Allah mengatakan Sad wal Qur'ani dzidzikr. Quran itu merupakan satu kitab yang agung, yang suci. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Maka Allah katakan, bahkan orang yang kufur kepada Allah, musyrikin Mekah pada waktu itu, bukan sekadar mereka tolak apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka ini berlagak sombong. Kam ahlakna min qablihim min qarnin, fanadaw wala tahina manas. Allah mengatakan, tidakkah mereka tahu bahawa kami telah binasakan umat-umat sebelum mereka, dan ketika Allah binasakan mereka itu, barulah mereka nak minta tolong. Dan ketika itu Allah kata dah terlambat dah lah. Di mana Allah datangkan hukuman, azab dan sebagainya, ketika itu barulah ya Allah tolonglah, maka itu telah terlambat. Wa ajibu an ja'ahum munzirun, dan mereka ini ajaib bila mana Allah datangkan kepada mereka seorang pemberi peringatan, iaitu Rasulullah SAW daripada kalangan mereka sendiri. Apa yang mereka kata? Allah mengatakan wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka kata bahawa Munzir, Rasulullah itu merupakan seorang penyihir dan seorang yang pendusta besar. So ini yang disebutkan oleh orang kafir, orang musyrik pada waktu itu. Lalu ini Allah quote kata-kata mereka. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Tadi saya sebutkan bahawa ada orang Quraisy yang mengatakan, wahai Muhammad, kamu nak jadikan Tuhan-Tuhan kami ini Tuhan yang satu? Allah sebut dalam Quran, aja'alal alihata ilahan wahidan. Mereka ingin menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu, berhala-berhala mereka itu, ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Inna hadza la syai'un ujab. Allah kata, dan Allah rakam juga kata-kata mereka itu, sesungguhnya apa yang Nabi sebutkan itu merupakan satu perkara yang aneh dan perkara yang ganjil. Maka ini dialog yang Allah quote daripada musyrikin pada waktu itu. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Dan Allah quote lagi kata-kata mereka. Dia kata mereka pun beredar dan mereka kata kita bersabar di atas pegangan kita, di atas akidah yang batil mereka itu. Inna hadza la syai'un yurad, dan inilah yang kita kehendaki. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Dan apa yang Muhammad khabarkan kepada kita itu kami tak pernah dengar pun dalam agama yang terakhir. In hadza illa ikhtilaq, sedangkan ini merupakan rekaan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Talib. Di saat-saat akhir juga mereka masih cuba untuk menyekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang saya ingin kongsikan pada malam ini tentang sirah kita, dan saya rasa kita berhenti di situ dulu dan kita akan masuk pada bulan hadapan tajuk yang baharu berkaitan dengan Amul Huzni, iaitu tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So untuk sebelum kita menutup kuliah ini, ada beberapa perkara yang ingin saya ingatkan, khususnya buat diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita
tak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Zulqa'dah ini dan kita akan memasuki satu bulan yang baharu, iaitu bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ini merupakan satu bulan yang mulia. Kerana bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu keistimewaan pada 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Dalam hadis riwayat Musnad Al-Bazzar, Rasulullah SAW menyatakan afdalul ayyamid dunya ayyamul ashr. Nabi menyatakan hari-hari yang paling afdal dalam setahun di dunia ini ialah ayyamul ashr, iaitu hari 10 hari yang awal bulan Zulhijjah. Dalam riwayat At-Tirmizi, Nabi menyatakan ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan soleh dilakukan padanya berbanding hari 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Daripada dua hadis ini kita faham bahawa 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang istimewa, hari-hari yang terbaik dalam setahun. Kerana itu merupakan hari yang paling Allah sayang, hari yang paling Allah cinta sekiranya kita datangkan amalan soleh padanya. Dan kalau kita lihat, sebagian para ulama mengatakan bahawa 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah lebih mulia berbanding 10 hari yang terakhir bulan Ramadan Al-Mubarak. Akan tetapi kita ataupun segelintir masyarakat kita ini, mereka mungkin kurang pengetahuan bahawa 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang mulia. Bulan Ramadan mereka all out dalam beribadah kepada Allah. Mereka baca Quran dengan banyak, mereka berzikir, mereka bersedekah dan sebagainya. Tetapi pada 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah, mereka tidak melakukan perkara yang sama seperti mana mereka lakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sedangkan 10 hari terawal bulan Zulhijjah, seharusnya ataupun sewajarnya kita melakukan perkara yang sama ataupun kita lebihkan lagi amalan soleh seperti mana yang kita lakukan pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan Al-Mubarak yang lepas. Maka kita ambillah semangat ini berdasarkan hadis yang sahih yang Nabi nyatakan itu, kita berazam dalam diri kita, masuk hari 1 Zulhijjah, mungkin besok ataupun lusa, lusa akhir hari Jumaat, dah umum dah pun. So 1 jam hari besok malam, lepas maghrib, kita dah mulakan aktiviti ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lazimilah solat berjemaah di surau ini. Allah bagikan kita kemudahan, rumah kita ke atas, just turun bawah saja, lazimi solat berjemaah. Kita datang majlis ilmu, kita banyakkan berzikir, banyakkan bersedekah dan sebagainya, solat sunat dan sebagainya. Dan kalau kita mampu untuk berpuasa, kita berpuasa. Cuma yang paling penting, paling kurang pun, jangan kita miss puasa pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Kerana puasa pada hari Arafah itu Nabi janjikan dengan satu ganjaran yang lumayan. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sebutkan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Nabi kata berpuasa pada hari Arafah, Nabi kata aku mengharapkan dengan puasa itu Allah Taala akan mengampunkan dosa setahun yang sebelum dan setahun yang selepas. So dengan sehari kita berpuasa pada 9 Zulhijjah, Allah akan mengampunkan dosa kita selama 2 tahun. Setahun yang sebelum dan setahun yang selepas. Kalau kita mampu nak berpuasa pada 1, 2, 3 sampai 9 Zulhijjah, lagi baik. Kerana itu merupakan hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja amalan soleh yang kita boleh buat, kita buat. Walaupun itu merupakan sekecil-kecil perkara. Contohnya kita hidupkan sunnah senyuman, sunnah bersalaman, sunnah kita bagi makanan kepada jiran-jiran dan sebagainya. Segala kebaikan yang kita lakukan itu pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah, apa juga kebaikan, itu merupakan kebaikan yang paling dicintai dan paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah suka, Allah cinta, pasti Allah akan membalas dengan ganjaran yang besar, dengan ganjaran yang luar biasa. Maka janganlah kita lepaskan peluang yang Allah berikan kepada kita ini, kerana akan datang, wallahu alam, mungkin kita hidup ataupun tidak. Kalau kita hidup pun, adakah kita sihat seperti sekarang dan sebagainya. Maka gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk kita
memberikan yang terbaik pada amalan soleh kita, lebih-lebih lagi utamakan 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk orang yang berkorban, mereka ni ada sunnah-sunnah yang khusus bagi mereka. Ada yang berkorban kat sini, ada kan? Okay. So bermula dengan 1 Zulhijjah, antara sunnahnya ialah Nabi sebutkan bila mana masuk hilal ataupun anak bulan Zulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a. Maka orang yang berkorban, antara sunnahnya mereka dilarang untuk memotong kuku dan memotong bulu-bulu yang berada di badannya. So sebelum masuk 1 Zulhijjah maghrib besok, kita dah settlekan potong kuku, potong rambut kita, potong bulu kemaluan dan sebagainya, kita bersihkan. Dan sunnah ini akan bermula 1 Zulhijjah sehinggalah binatang korban kita ditumbangkan. Kalau ditumbangkan pada 12 Zulhijjah, bila dah ditumbangkan barulah larangan itu berakhir. Cuma larangan ini bukanlah bersifat haram. Kalau kita potong kuku juga berdosa tak? Kerana ini merupakan sunnah. Kalau kita buat, kita dapat pahala yang besar. Tapi kalau kita tinggal, kita telah meluputkan kebaikan yang begitu banyak. Dan antara sunnah yang lain juga ialah orang berkorban ini, dia hadir melihat binatang korbannya itu disembelih atau dikorbankan. Ialah kadang-kadang kita korban di Kemboja, di Filipin, tak dapatlah kita nak amalkan sunnah ini. At least kita buat sunnah-sunnah yang boleh untuk kita amalkan. So itu sahaja di antara peringatan yang ingin saya sebutkan. Mungkin selepas azan kita buka untuk soal jawab kalau ada. Kalau tak ada, kita akhiri kuliah pada malam ini insya-Allah. Kita bagi laluan untuk azan terlebih dahulu. Wallahu taala alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. So kita buka untuk beberapa soalan kalau ada. Saya persilakan. Ada ke? Hari Tarwiyah tu ke? Hari ke-8. Untuk soalan tu, wallahualam saya tak ada maklumat dan tak pernah dengar pula orang, anjuran puasa pada 8 Zulhijjah. Cuma mungkin ia termasuk dalam anjuran yang umum lah, tentang hari-hari yang disukai oleh Allah. Apa juga amalan soleh termasuk puasa sunat, maka itu digalakkanlah untuk kita banyakkan berpuasa. Mungkin confused dengan wallahualam, mungkin dia orang tercampur dengan Muharram punya Asyura, Tasu'a. So, mungkinlah, wallahualam, tak tahu. Cuma pada maklumat yang saya ada, saya tak ada jumpa lagi lah dalil anjuran puasa pada 8 Zulhijjah. Mungkin ia termasuk dalam anjuran yang bersifat umum sahaja. Dan apa juga amalan soleh, puasa sunat ke, maka termasuk dalam amalan soleh, maka ia digalakkan untuk kita lakukan. Wallahualam. Ada lagi ke? Adapun untuk takbir raya Aidil Adha, kita bermula pada subuh hari Arafah. Subuh hari Jumaat Jumaat pagi tu kita telah bermula takbir sehingga asar hari yang ke-13 Zulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. Beza dengan raya puasa, kita takbir sehari semalam saja kan. Tapi kita mula pada maghrib. Sebelum sembahyang raya tu kita dah berhenti dah. Adapun Aidil Adha dia special sikit, kita takbir lama. Bermula pada subuh hari Arafah dan berakhir pada asar hari yang ke-13 Zulhijjah. Okey, wallahu alam. Ada lagi soalan kalau ada tentang korban ke dan sebagainya? Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Tak mampu, tanya kepada ustaz lain pula lah. Okey, ada ke? Sebelah kanan dulu. Tak ada. Senyum je. Tak apalah, sedekahkan senyum boleh pahala. Depan. Tak ada semua nak fikir balik kampung lah kot. Orang kita ni raya tahun ni luar biasa sikit. Tak pernah jam berhari-hari kan. So tak apalah, saya doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan, agar Allah menerima segala amalan soleh, amalan korban yang kita lakukan itu. Ikhlaskan setiap amalan yang kita lakukan. Moga-moga ia dikira ataupun dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Ikhlaskan setiap amalan soleh yang kita lakukan, walaupun ia merupakan sekecil-kecil amalan. Kerana syarat penerimaan amalan yang paling penting ialah ikhlas. Okey, so itu sajalah untuk malam ini. Saya ucapkan awal lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita, amalan soleh yang kita lakukan. Aidul Adha Mubarak. So cubalah all out dalam ibadah kita pada 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ini. Kita buat yang paling best, yang paling terbaik yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, insya-Allah. So kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.